Baik Ustaz, kita nak tahu cerita tentang hasad dengki. Mungkin dapat Ustaz kupaskan pengertian sifat hasad dengki ini menurut Islam. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Saya mulakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulul narul hataba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu sifat hasad, kerana sesungguhnya hasad itu dapat menghilangkan segala kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu yang kering. Hadis riwayat Abu Daud. Salah satu sifat yang tercela yang ada pada semua orang, iaitu sifat hasad. Hasad ni dalam bahasa Arab, tapi kalau kita dalam bahasa Melayu kita sebut dengki. Tapi kita rata-rata kita sebut asad dengki. Asad dengki, gabungan tu Arab dan juga bahasa Melayu. Kita dua-dua kita guna. Baik. Itu sebab dalam dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, dia membahagikan sifat hasad dengki ni kepada dua tingkatan. Yang pertama, anda tidak suka orang lain mendapat nikmat dan anda ingin menghilangkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, anda ingin menikmati nikmat itu serupa mana orang lain memilikinya. Baik. Itu sebab dalam kiraan itu disebut dalam perkara itu disebut istilahnya adalah ghibah. Ghibah ni maknanya menyebut satu perkara yang terdapat pada diri seseorang dan dia tidak suka. Dia tidak suka orang itu mempunyai keadaan sebegitu. Itu sebab dalam ghibah ini ada 72 pintu. Daripada 72 pintu tu kita ringkaskan untuk kongsikan bersama ni. Saya nak identifikan satu benda yang sangat berat yang perlu kita sama-sama berazam untuk hindar. Iaitu daripada 72 pintunya, daripada 72 pintu, paling berat ialah mengumpat. Hari ini kita panggil membawang. Nampak tak? Yang ini yang sangat berat. Sebab apabila dia mengumpat orang lain, maknanya kat situ dah ada dengki. Dah ada perasaan tak senang. Dah ada sesuatu benda yang kita nak orang lain pun akan dapat musibah yang tak baik ini. Jadi ini etikat yang kadang-kadang kita lihat tak berapa telus. Kadang-kadang kita buat baik dengan orang Jepun kata pretending. Pura-pura. Itu sebab ada orang cakap dia tu pura-pura, kau kena hati-hati dengan dia, something like that. Yang ini yang kita kena atasi sebenarnya. Oleh itu, oleh kerana itu sifat tersembunyi ini yang sangat sulit. Secara lahiriahnya susah. Dalam Al-Quran Allah terangkan. Dalam surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5 Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang mencipta sekalian makhluk. Yang kedua, min syarri ma halaq, dari bencana makhluk yang diciptakan. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan. Wa min syarri hasidin iza hasada, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan dengkinya. Ini surah Al-Falaq. Sebab ayat ni bagus kita amalkan. Kita amalkan pada setiap paling baik setiap kali waktu sembahyang. Lepas sembahyang kita amal. Kalau tidak pun kita buat satu kali pagi, satu kali petang. Kalau nak jadikan dia syifa, surah Al-Falaq ni buat dalam keadaan ganjil. Sama ada 1, 3, 5 dan 7. Jadikan dia amalan supaya kita terhindar daripada manusia di luar sana. Sebab Islam sangat mencela perbuatan hasad ni. Kerana apa? Kerana dia merupakan
punca Ya. berlakunya permusuhan di antara satu sama yang lain. Baik. Sebab dalam ajaran Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Mas'ud. Dia kata apa? Dalam bab kita nak hasad ni ada dua benda saja yang dibenarkan. Saya. Pertama, seseorang yang diberi anugerah oleh Allah harta, lalu dia menafkahkannya. Saya. Boleh kita ada perasaan tu. Maknanya dibenarkan. Yang kedua, terhadap orang yang diberi ilmu. Dia beri ilmu, ada ilmu, alhamdulillah bagus ilmu, dan dia mengamalkannya, Okey. dan dia mengajarkan kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Boleh saya simpulkan, Ya. untuk kita berhasad memang tidak jadi masalah, boleh saja. Tapi contohlah, contoh. Kita mungkin tak ada rezeki lebihan untuk kita perolehi, untuk kita berinfak. Ya. Tapi kita tengok orang lain ada. Jadi kita doalah dengan Allah SWT. Ya Allah, kalau Allah berikan aku rezeki, kan selalu orang kata kalau aku diberi rezeki, insya-Allah aku akan sedekahkan orang ni pergi umrah. Pernah kita dengar ada ayat-ayat tu. Baik. Orang ada cakap kan, kalau Allah bagikan aku rezeki, insya-Allah aku akan pergi umrah. Insya-Allah aku akan sedekah orang ni untuk pergi sama-sama umrah. Saya. Betul tak? Ini dibolehkan. Begitu juga dengan ilmu. Tak semua orang ada ilmu, Zee. Tak semua orang ada ilmu. Macam saya, ilmu saya di bahagian yang lain. Mengajar. Zizi, ilmu Zizi di bahagian yang lain. Jadi kenapa tak deliver? Deliver ilmu tu. Sebab nanti akhirnya matinya anak Adam, di antara benda yang akan menjadi manfaat kepadanya amal jariah, iaitu ilmu yang bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Baik, itu di antara perkongsian mengenai tajuk kita bawa pada petang ini, Ustaz. Asad dalam kurungan dengki. Ya. Selalu kita asad dengki itu sebenarnya ada gabungan di situ. Ya. Baik Ustaz, antara yang boleh kita kongsikan juga bersama dengan pendengar, antara yang boleh mendatangkan keburukan, iaitu merosakkan ibadat, merosakkan hubungan sesama sendiri, menyebabkan Allah SWT tarik rezeki, dan juga akan menimbulkan penyakit tekanan. Dengki sangat ni pun boleh mengakibatkan penyakit tekanan ni kan. Jadi Ustaz, kita berehat dahulu, kita dengarkan lagu daripada UNIC, Cahaya Cinta, dan kita akan bersama lagi menerusi Sekeping Kuih Kongsi Bersama. Membisikkan kata-kata, menjelmakan cintaku padanya. Cintamu tulus setia, kasihmu tiada tara, bertahta buat selamanya. Di tubuh kasih dan sayang, kau ukirkan keimanan, moga bertemu keredaan. Gemilang cahaya cinta, gemilang pancar warnanya, bagikan kejora, kudus sinarnya mendamai jiwa. Bagaikan ku temui insan semulia pekerti, setandingmu kasih di alam semesta yang fana ini. Ku serahkan kepada Tuhan sebuah harapan bernama doa, membisikkan kata-kata, menjelmakan rinduku kepadanya.
Sekeping Kuih kongsi bersama. Jangan lupa setiap hari Khamis pukul 3 petang bersama yang berbahagia Ustaz Abdul Syukur Talib. Jangan lupa. Okey, berbicara tentang tajuk asad dengki menerusi program Sekeping Kuih kongsi bersama dengan yang berbaik Ustaz Abdul Syukur Talib. Beliau telah pun menyatakan di awal tadi tentang pengertian sifat asad dengki, dan kita akan beralih kepada bagaimana menghindari sifat asad dengki ini dalam diri. Tapi sebelum itu saya nak berkongsi juga bersama dengan pendengar, iaitu asad berasal dari bahasa Arab yang bererti dengki, yang mana sering digabungkan menjadi asad dengki dalam bahasa harian kita. Ada kat situ Ustaz. Dan asad dengki membawa masuk perasaan inginkan agar nikmat, kelebihan, kebolehan dan juga keistimewaan yang ada pada orang lain terhapus. Dan juga asad dengki adalah sifat mazmumah yang paling kerap melanda diri manusia. Allahu Akbar. Ya. Jadi Ustaz dapat kita terangkan lebih lanjut tentang asad dengki ini, khususnya pada diri kita sendiri. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita azam. Pertama, Aziz, kita azam pada diri kita dulu. Ya. Supaya Allah SWT hindarkan kita dari besar ini. Baik Ustaz. Hadis dari Imam At-Tabrani. Disebut apa? Ada 3 hal yang merosakkan manusia. Pertama, dia bakhil. Kedua, hawa nafsu. Baik. Ketika dia ada perasaan kagum diri dia sendiri. Kagum diri sendiri, aku betul. Kau salah. Contoh macam itulah. Ya. Yang mudah kita faham. Jadi ini 3 benda. Pertama, bakhil, hawa nafsu. Buat benda semua ikut hawa nafsu. Yang ketiga, dia mengkagumi diri dia sendiri. Atau dalam hadis yang lain juga ada disebut daripada Al-Zubair bin Awam. Okey. Nabi SAW sabda, telah menimpa ke atas kamu Baik. penyakit umat terdahulu, iaitu hasad dan benci, iaitu perasaan benci menyebabkan seseorang itu meninggalkan agama. Baik. Dah betul lah tu. Saya. Dengan hadis yang diriwayatkan Al-Tirmizi. Memang betul lah. Kalau kita ada perasaan dengki, khianat, ada sifat mazmumah, apa pun kita buat, maknanya kita dah tinggalkan agama tu. Sebab dalam Islam tak ada begitu. Sifat-sifat ini sepatutnya tidak ada daripada orang-orang yang ada kepercayaan tentang kiamat, yang ada kepercayaan Allah Maha Berkuasa, yang ada kepercayaan tentang iman yang ada dalam diri dia. Dia tak akan buat betul itu. Tapi disebabkan dia lupa, dia tertinggal benda-benda itu, akhirnya adalah unsur-unsur yang sebenarnya. Itu sebab Nabi pesan. Itu sebab alhamdulillah kita bersyukur kata kita ada Nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW beritahu ada instrumen, ada cara macam mana nak merawat orang yang macam ni. Maknanya rawatan ni mesti buat sendiri. Dia tak boleh orang lain buat. Pertama, dia mesti rendahkan diri dia kepada Allah SWT. Baik. Dengan berdoa dengan Allah SWT. Dengan berdoa selalu, Ya Allah, tunjukkanlah hatiku ke jalan yang benar, dan keluarkanlah segala penyakit dalam diriku ini. Itu sebab dalam hadis yang lain ada juga disebut, Ya Allah, jika hati ini bukan milikku, engkau tukarkanlah hati ini, supaya hati yang engkau tukarkan nanti akan dapat sujud kepada engkau. Baik. Tu yang kedua. Yang kedua, tadabbur dengan Quran. Baca Quran selalu. Sebab Quran ni dia sakinah. Quran ini syifa. Dia boleh melembutkan hati kita. Dia boleh memberi kita penawar kepada apa saja penyakit yang kita lalui. Baik. Sebab di awal saya sebut tadi, dengki, khianat, iyati dan ini semua penyakit. Penyakit yang perlu dirawati. Dengan apa nak rawat? Dengan klorok tak boleh. Dengan cuci baju, ubat cuci sabun, cuci baju tak boleh. Dia kena dengan kerohanian. Di antara kerohanian yang kedua, baca Quran. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kita hindarkan diri kita daripada hawa nafsu ni tadi. Dia dikaitkan dengan syaitan. Bila dia dikaitkan dengan syaitan, maknanya kita kena istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Cuba baca selalu. InsyaAllah hati kita akan jadi lembut. Ya. Sebab kita tak baca, itu yang kita jadi keras. Itu sebab yang seterusnya yang kita kena sentiasa fikirkan dalam diri kita. Baik. Kata Nabi SAW, mau tak aku ajarkan kepada kamu satu perkara? Jika kamu lakukan bersama-sama, akan menambah lagi kasih sayang. Nak tak tu? Nak tak benda tu? Nak tak instrumen tu? Memanglah. Benar kan? Kata Nabi SAW, senantiasa memberi salam. Assalamualaikum. Sebarkan salam. Kata hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.
Ahmad dan At-Tirmizi. So sebab orang yang menyebarkan salam, dia akan membangkitkan rasa kasih sayang di antara satu sama lain. Dan akhirnya hasad, dengki, khianat, ia tidak takkan ada. Takkan ada itu. Itu normal. Itu satu benda yang normal yang perlu kita lakukan untuk kita atasi. Ini Nabi SAW pesan. Supaya apa yang kita buat dalam kehidupan kita hari ini nanti semuanya akan dihitung. Saya selalu sebut dalam sekeping kuih kongsi bersama apa pun kita buat dalam dunia hari ini, kita jangan lupa. Waimah apa pun yang kita cakap. Semuanya akan dihitung di depan Allah SWT. Kalau baik, dia akan terapung. Baik. Kalau dia tak baik, dia akan tenggelam. Oh, ya na'udzubillah. Mana kau tenggelam habislah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita daripada sifat ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu antara pengertian yang dapat dikongsikan bersama dengan pendengar Melaka FM tentang tajuknya hasad dengki. Dan orang yang berpenyakit hasad dengki ini disifatkan sebagai kufur nikmat kerana seolah-olah tidak redha dengan ketentuan qada dan qadar ilahi sendiri. Dan sebab itu apabila hasad bermaharajalela menguasai diri seseorang, maka segala kebaikan akan terhakis. Macam Ustaz cakap tadi lah. Ya, betul. Kalau dia timbul, alhamdulillah. Kalau tenggelam, ya na'udzubillah. Baik Ustaz, kita dengarkan Nisa Syaban Assalam menghiburkan anda di Radio Malaysia Melaka FM menerusi sekeping kuih kongsi bersama. وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام أم محبة وابتسام
Sekeping kuih kongsi bersama. Jangan lupa setiap hari Khamis pukul 3 petang bersama yang berbahagia Ustaz Abdul Syukur Talib. Jangan lupa. Baik, dalam segmen Sekeping Kuih Kongsi Bersama ini kita ada tajuknya Asad Dengki yang dikongsikan bersama oleh yang baik Ustaz Abdul Syukur Talib, yang mana sifat Asad Dengki ini menerusi kesimpulannya akan diberikan oleh Ustaz sendiri. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan jugalah sedikit ayat ini. Janganlah kamu marah, janganlah kamu berasad dengki, dan janganlah kamu bermasam muka. Sebaliknya jadikanlah kamu hamba Allah yang bersaudara. Jadi Ustaz mungkin dapat kongsikan lebih lanjut tentang kesimpulan asad dengki ni. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesimpulan sifat asad dan dengki ni, kalau kita perhatikan baik-baik, semua kita ada perasaan, ada akal. Baik Ustaz. Kita sedia maklum, kita sedia tahu bahawa semua kita ini ada melalui perasaan ini. Baik. Sama ada kita mendengki orang atau orang mendengki kita. Baik. Atau orang membawang kita. Saya Ustaz. Kalau kita tak dengar pun pada diri kita sendiri pun, mungkin kita dengar daripada orang lain. Orang lain, Z, contoh, bukan nama sebenar. Z, orang lain membawang kau, Z. Aduh, kita biarlah dia. Kita macam itulah kan. Itu dia. sebab kita minta Allah SWT jauhkanlah semua benda-benda yang negatif ni. Apakah pandangan Islam terhadap perasaan ini? Sebenarnya kalau kita tengok sejarah, kalau kita tengok sejarah, Allah SWT dah pun tunjukkan dalam sejarah Nabi Allah Adam AS besar. Ketika itu anak dia Habil dan Nabil. Allah rakamkan dalam Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Dia kata apa? Apakah ceritakanlah kepada mereka kisah dua putera Adam, Habil dan Nabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya bersembah korban, maka diterima dari salah seorang daripada mereka, Habil, dan tidak diterima yang lain, iaitu Kabil. Dia berkata, Kabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Itu sebab cerita ini ada lanjutan selepas itu. Ada perasaan. Itu sebab saya kata bila ada perasaan dengki, khianat dan riati ni tadi, dia akan akhirnya memuncak kepada satu tahap yang lebih hebat, iaitu hingga sanggup membunuh. Ini yang berlaku. Apabila Kabil telah pun membunuh Habil, saudaranya sendiri. Berita ini telah diketahui oleh ayahandanya, Nabi Adam AS. Nabi Adam AS menghalau. Walaupun dia menyesal, tapi orang kata benda yang dah berlaku tak boleh nak tarik balik. Perahu, kalau kita, dia orang tua-tua kan cakap, telajak perahu boleh patah balik. Kalau telajak perbuatan, dah tak boleh dah. Jadi akhirnya Nabi Adam AS menyingkirkan anak dia, halau anak dia. Jadi anak dia ni dihasut oleh nafsunya, oleh syaitan bersama dengannya. Akhirnya dia telah melakukan banyak perkara-perkara yang keji. Dan akhirnya Allah SWT telah memusnahkan keturunan mereka ini ketika zaman Nabi Allah Nuh AS. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil daripada kisah ini, sewajarnya lah kita sebagai orang Islam wajar mempunyai sikap yang baik. Kita kena pentingkan ukhuwah Islamiah itu sendiri. Dalam Al-Quran pun Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Sebab apabila kita berpecah, orang Islam berpecah, tidak bersatu, tidak bersama dalam suatu manhaj yang sebenarnya yang telah disusun atur oleh Allah SWT, dia akan mengundang banyak permasalahan. Itu sebab yang rugi akhirnya nanti adalah orang kita, orang Islam itu sendiri. Mudah-mudahan sama-samalah kita mengambil iktibar melalui perkongsian yang kita kongsikan selalu pada tiap minggu dalam Sekeping Kuih Kongsi Bersama. Mudah-mudahan akhirnya nanti kita dapat sama-sama duduk berdiri sambil tinggi, duduk sambil bersama, duduk pun sambil rendah, supaya kita hidup dalam kasih dan sayang. Sebab apa pun kita buat dalam hidup ni, kita hindarkan perasaan dengki, khianat sebagainya, kita semai perasaan kasih dan sayang.
Nah, kasih dan sayang insya-Allah, dengan ada kasih sayang insya-Allah semua musibah-musibah yang Allah nak hantarkan nanti Allah akan sekat. Dan insya-Allah nusrah yang kita minta kepada Allah SWT Allah akan turun. Allah akan hindarkan. Baik. Untuk kita, untuk keselamatan bukan saja di Melaka, di Malaysia amnya dan keseluruhan umat seluruh alam. Saya, Ustaz. Wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, mengenai apa yang dikongsikan bersama dengan pendengar mengenai tajuk Asad Dengki ini, dan marilah kita sama-sama kita terjemahkan dalam kehidupan harian kita. Yang pentingnya bagi mengukuhkan kesatuan dan juga perpaduan ummah demi kelangsungan keamanan, keharmonian dan juga kesejahteraan bersama. Dalam tajuk yang kita bawakan ini, rafakkanlah doa selalu agar semuanya dapat kita memohon kepada hadrat ilahi supaya dijauhkan dari segala sifat mazmumah, dan diampunkan segala dosa dan diterima taubat kita dan seterusnya hidup dan juga mati dalam keadaan yang beriman. Baik, sebelum kita mengakhiri program di sebalik Sekeping Kuih ini, Ustaz, kita ada doa, sama-sama kita doakan InsyaAllah. dengan berlakunya apa yang sedang melanda negara kita, COVID-19 ni, ada doa yang akan kita sampaikan bersama dengan pendengar. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan al-Fatih lima uhliqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in haqqa wa mihtaril azim sallallahu ala nabil ummi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya syafi, bismillah ya syafi ya ishfi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma halaq. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Amin. Jadi Ustaz, berakhir sudah Sekeping Kuih kongsi bersama dengan tajuk Asad Dengki, dan minggu hadapan kita akan bawa dengan tajuk yang baru. Mungkin Ustaz ada tajuknya? Ada dah. Tajuk dia Ibrah. Ibrah. Iaitu Ibrah tu dalam bahasa Arab. Dia membawa maksud pengajaran. Baik Ustaz. Dan Ibrah, kepada pendengar Melaka FM pengajaran. minggu depan dengan tajuk Ibrah, pengajaran Ustaz, Ya, insyaAllah. yang akan kita bawakan menerusi Sekeping Kuih kongsi bersama setiap hari Khamis 3 petang. Ya, baik. Dan pukul 4 petang nanti juga kita ada sembang sukan bersama dengan tetamu istimewa Ustaz. Ya, insyaAllah. Berbicara kita tentang akademi silat yang ada di negeri Melaka. Sebenarnya banyak akademi-akademi ni. Ini salah satu akademi yang kami bawakan untuk berkongsi bersama dengan pendengar Melaka FM. Ibaratnya Allah, Iwan Syama dan juga Ijam Medicine terus menghiburkan anda melalui Panorama 25 Melaka FM.